Okay, Azni, boleh try test dulu mikrofon Dengar tak suara madam? Jelas tak? Boleh try test mikrofon anda dulu? Okay, Azni, boleh dengar tak suara madam? Azni, cuba try test dulu mikrofon awak. Boleh, madam. Okay, kamu kat mana tu? Pondok luar, madam. Pondok cinta. Pondok mana? Pondok cinta, madam. Duduk kat situ baru dapat line ke? Ya, Alah. ya. Okay, Madam. boleh? Kamera suruh Semua buka, madam. semua sharing satu device je Ya, inilah ni, madam. Okay, pakai Azni je. Pakai Azni punya device Sharing berapa orang ni? 1, 2, 5. 3. Amiruddin ada? Amiruddin ada? Ya, madam. Ada? Okay, kejap madam cari kamu punya slide. Dah dapat? Kejap, sabar. Belum lagi share slide kejap So madam akan start share slide sekarang. Semua ada Ada 4 orang ni. Shazlina, Erina, Gracilia, Amiruddin dan Nur Azni. Ada semua? Kejap. Ya, madam. Okay. So nampak tak slide kamu? Slide di di screen? Ada? Ya, madam. Ada nampak slide? Ada, madam. Okay, boleh start start present. Siapa pembentang pertama? Mau buka kamera ke, madam? Tak perlu. Suara saja. Oh, okay. Nanti dia makan data. Okay? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nisa Zina binti Reni. Saya Okay. Nur Azni binti Malik. Saya Gracia Runti. Nama saya. Okay. Saya Erina Naraja. Okay. Saya Amiruddin bin Kapani. Kami dari grup Study Wars membentangkan kesan perjanjian Inggeris dan Belanda terhadap alam Melayu. Okay, seterusnya. Terus ni. Okay. Sekejap. Okay, pengenalan. Selepas pendudukan Inggeris di Singapura pada tahun 1819, hubungan antara Belanda dan Inggeris terus renggang. Belanda mendakwa pendudukan Inggeris di Singapura adalah tidak sah kerana Singapura terletak di kawasan pengaruh mereka. Justru, Belanda mengugut sanggup menggunakan kekerasan terhadap Inggeris sekiranya mereka enggan berpindah dari Singapura. Walau bagaimanapun, ketegangan hubungan ini berjaya diselesaikan melalui perjanjian Inggeris-Belanda di London pada 17 Mac 1824. Perjanjian ini telah meninggalkan kesan ke atas gugusan Kepulauan Melayu kerana telah meninggalkan kesan ke atas memberi peluang kepada Inggeris Belanda menegakkan pengaruh masing-masing.
Okey, cuba terangkan sedikit peta yang kamu attach dalam slide ni. Ini peta apa ni? Yang gambar hiasan. Gambar hiasan je. Cakap hiasan je, mesti ada makna tu. Apa? Bila disebut pasal perjanjian Inggeris Belanda, maksudnya apa? 1824. Penaklukan Inggeris dan Belanda di Tanah Melayu. Okey, perjanjian tu disebabkan apa? Kenapa dia nak buat perjanjian tu? Persaingan, disebabkan persaingan Inggeris dengan Belanda. Okey, alright. Teritori Inggeris daripada mana ke mana? Teritori Belanda daripada mana ke mana? Wilayah jajahan. Ini peta yang kamu buat tu. Betul lah tu. Okey, so wilayah Inggeris daripada Tanah Melayu dan juga Singapura. Dan wilayah kekuasaan Belanda, Tanah Jawa, Sumatera dan juga Indonesia. Okey. Ya, madam. Okey, seterusnya faktor-faktor sama bentang. Daripada kisah perjanjian ini, faktor-faktor yang membawa kepada perjanjian Inggeris Belanda ini, Sabar. Sekejap, okey. faktor-faktor terbagi kepada 4, iaitu dasar persahabatan Inggeris Belanda, persaingan perdagangan di timur, pertingkahan Ketat Singapura, dan keempat, masalah keuangan negara Belanda. Daripada dasar persahabatan Inggeris Belanda di Eropah, hubungan antara Inggeris Belanda di Eropah jauh berbeza berbanding di timur. Hubungan ini kerana hubungan yang baik terjalin di antara Eropah adalah disebabkan oleh keperluan hidup yang saling bergantung dan saling membantu di antara satu sama lain. Yang kedua, persaingan perdagangan di timur. Masing-masing bersaing untuk menguasai perdagangan di timur. Ini kerana persaingan berlaku akibat perbezaan dasar perdagangan yang diamalkan oleh kedua-dua belah pihak. Dan mengamalkan rasa monopoli perdagangan Belanda seringkali menimbulkan ketidakpuasan hati pihak Inggeris yang mengamalkan dasar perdagangan yang bebas. Dan faktor ketiga, pertikaian tentang Singapura. Selepas perang Napoleon pertama, Belanda kembali semula ke Hindia Timur dan memulakan semula perdagangan monopoli di Hindia Timur. Stamford Hall telah nekat membuka penempatan Inggeris di Singapura pada tahun 1819 sebagai tindak balas terhadap kesombongan Belanda. Faktor yang keempat, masalah keuangan negara Belanda. Belanda menghadapi krisis keuangan yang sangat teruk sehingga meletakkan Belanda dalam keadaan hopeless. Ditambah pula berlakunya pemberontakan Belgia. Okey, sudah. Ya. Okey, seterusnya. Seterusnya ialah syarat-syarat perjanjian. Antara syarat-syarat Ini siapa ni? Ini siapa yang bentang ni? Erina. Tadi yang Resilia. Okey, teruskan. Antara isi-isi syarat perjanjian ialah Belanda akan menyerahkan Melaka kepada pihak British dan sebagai balasannya, pihak British pula akan memberikan Bangka Hulu kepada pihak Belanda. Yang kedua ialah Belanda tidak boleh membuat sebarang perjanjian atau terlibat dalam hal ehwal negeri-negeri Melayu. Yang ketiga, Belanda mengiktiraf kedudukan Inggeris di Singapura. Isi yang keempat ialah penghapusan lanun di kawasan Kepulauan Melayu ialah tanggungjawab kedua-dua belah pihak iaitu British dan Belanda. Yang akhir sekali ialah pihak British pula tidak boleh membuat sebarang perjanjian atau terlibat dalam hal ehwal mana-mana kerajaan di selatan Singapura yang berada di bawah pengaruh pihak Belanda dan juga di Sumatera. Okey, seterusnya. Seterusnya ialah syarat-syarat kewilayahan.
Belanda menarik balik bandarannya terhadap penduduk British di Singapura. British setuju tidak membuat sebarang pelabuhan di pulau-pulau Karimun, Bantam, Bintang, Lingga atau di pulau yang terletak di selatan Selat Singapura. British juga setuju tidak akan membuat perjanjian dengan ketua-ketua di pulau-pulau tersebut. Sekali ialah British menarik semula bantahannya terhadap penduduk Belanda di Pulau Belitung dan lain-lain kawasan. Dah, Madam. Alright. Okay, seterusnya. Azni, Madam. Azmi, Okay, Azni. syarat Sabar-sabar, ya. perdagangan. Syarat-syarat perdagangan. Kedua-dua pihak bersetuju membenarkan saudagar mereka menjalankan perniagaan di Kepulauan Timur, India dan Ceylon dengan hak masing-masing. Kedua-dua pihak hendaklah mengikuti peraturan perdagangan di tiap-tiap kawasan. Rakyat dari satu negeri perlu membayar cukai tidak lebih daripada bayaran yang dikenakan kepada rakyat negeri yang mempunyai pelabuhan. Kedua-dua pihak mestilah mengarahkan rakyat pihak yang berkuasa, tentera dan awam supaya menghormati kebebasan perdagangan. Mereka mestilah menghapuskan nalun-nalun di laut sebelah timur dan jangan membenarkan nalun-nalun menjual barang-barang dagangan mereka di kawasan atau daerah kekayaan mereka. Pelabuhan-pelabuhan yang baru tidak dibenarkan ditubuhkan di Kepulauan Timur tanpa mendapatkan pengesahan terlebih dahulu dari kerajaan mereka di Eropah. British mengakui monopoli Belanda terhadap perdagangan rempah di Kepulauan Maluku. Dah, sikit lagi, Madam. Next, Madam. Okay, seterusnya. Pembahagian Kepulauan Melayu kepada dua lingkungan pengaruh. Kesannya nyata daripada perjanjian ini ialah terbentuk pada dua kawasan, iaitu Belanda ingin menguasai kawasan-kawasan meliputi Pulau Jawa, Sulawesi atau dengan kata-kata lain semua gugusan Kepulauan Melayu ke selatan Selat Singapura. Manakala British menguasai kawasan-kawasan yang meliputi Singapura, Melaka dan daerah-daerah lain di Tanah Melayu. Perjanjian ini merupakan satu peralihan dalam perkembangan politik di Kepulauan Melayu. British dan Belanda kini dapat meluaskan pengaruh perdagangan dan politik mereka di kawasan masing-masing tanpa gangguan daripada pihak lain. Dah. Okay. Alright, Saya seterusnya Amiruddin. siapa? Amiruddin, Madam. Okay, Amiruddin. Teruskan, Amiruddin. Okay. Antara kesan perjanjian Inggeris dan Belanda terhadap alam Melayu ialah perpecahan Empayar Johor. Yang pertama ialah perpecahan Empayar Johor Riau turut berlaku kesan daripada perjanjian ini. Kepulauan Riau dikuasai oleh Belanda manakala Johor menjadi wilayah Inggeris. Khususnya, kemagatan Sultan Muhammad Shah III membawa Empayar Johor Riau retak menunggu belah apabila seorang putera baginda merebut takhta hasil campur tangan pembesar Bugis dan kuasa barat. Apabila perjanjian London dibuat pada 17 Jun 1824 menyebabkan pembahagian Empayar Johor Riau terbahagi kepada dua pengaruh, iaitu Inggeris di utara Selat Singapura dan Belanda di selatan Singapura. Pada 1 Disember 1857, perjanjian baru ditandatangani oleh Sultan Sulaiman yang mengakui ketuanan Belanda dalam Kesultanan Riau hingga perjanjian yang ditandatangani ini secara rasminya menyebabkan Empayar Johor Riau telah berkubur dan berpecah rentetan daripada perjanjian Inggeris Belanda. Seterusnya, Madam.
Okey, seterusnya. Seterusnya ialah perhubungan Inggeris Belanda di Timur. Hubungan permusuhan antara Belanda dan Inggeris telah wujud sejak awal abad ke-17 lagi kerana masing-masing bersaing untuk menguasai perdagangan di Timur. Pertelingkahan di antara Inggeris dan Belanda di Timur masih berterusan kerana Belanda masih terus mengamalkan monopoli rempahnya di Hindian Timur. Perselisihan ini juga berpunca daripada masalah labuan yang telah diserahkan oleh Sultan Brunei kepada SHDI pada tahun 1846. Belanda membantah tindakan itu kerana menganggap labuan berada di bawah pengaruh mereka. Dan akhir sekali, pihak Inggeris pula tidak berpuas hati di atas keengganan pihak Belanda membantas kegiatan perlanunan di perairan Kepulauan Melayu. Lanjutan itu, hubungan antara Inggeris dan Belanda berlarutan tegang. Sekian. Okey, seterusnya. Okay, siapa yang cakap ni? Siapa Syazlina, seterusnya? Madam. Erina. Erina. Syazlina. Syazlina. Okey, Syazlina. Kesan seterusnya telah menyebabkan pertelingkahan mengenai Borneo. Perbalahan antara pihak British dan Belanda di Kepulauan Melayu tercetus akibat salah faham mengenai syarat-syarat kewilayahan. Perbalahan mengenai sebarang pulau lain ke selatan Singapura tercetus apabila Sultan Brunei menyerahkan Labuan kepada pihak British pada tahun 1846. Belanda menganggap bahawa Labuan terletak di selatan Selat Singapura dan berada di lingkungan pengaruhnya. Walau bagaimanapun, masalah ini dapat diselesaikan apabila pihak British dapat membuktikan kedudukan geografi Labuan yang sebenarnya. Okey. Ada lagi? Seterusnya, perlanunan. Belanda tidak mematuhi sepenuhnya syarat yang berkenaan dengan penghapusan lanun di perairan Kepulauan Melayu. Pihak Belanda hanya mengambil tindakan terhadap kegiatan perlanunan di kawasan perairan di bawah pengaruhnya iaitu Kepulauan Hindia Timur. Akibatnya, British terpaksa mengambil langkah-langkah sendiri untuk menghapuskan perlanunan dan ini memakan masa serta menelan banyak pembelanjaan. Amin. Okey, seterusnya. Kesimpulan. Kesimpulannya, perjanjian Inggeris-Belanda ini membawa keuntungan bagi kedua-dua pihak kerana pembahagian kawasan, wilayah dan perdagangan yang lebih jelas. Perdagangan kedua-dua pihak semakin maju dan dapat mengelakkan perebutan kawasan yang berlaku sebelumnya. Perkembangan kuasa politik dan ekonomi dikaitkan dengan usaha penjajah untuk menguasai kepentingan ekonomi dan politik di tanah Melayu. Hal ini jelas menunjukkan pengaruh kolonialisme kerana perjanjian ini termeterai tanpa merujuk kepada Raja-Raja Melayu dan tiada lagi unsur persahabatan. Setiap perkara yang berlaku selepas perjanjian ini menjadi titik tolak kepada pembentukan negara moden tanah Melayu yang kemudiannya Malaysia dan Indonesia. Perjanjian Pangkor yang ditandatangani pada 20 Januari 1874 ini tidak dinafikan sebagai satu usaha yang dapat mengamankan negeri Perak, memulihkan kekacauan di laut dan menyelesaikan sengketa politik di negara Perak. Namun begitu, pada hakikatnya perjanjian ini hanya sebuah alat yang memberikan kuasa dan hak kepada British untuk melibatkan diri dalam politik, sosial dan ekonomi negeri Perak dan terusnya negeri-negeri Melayu yang lain demi kepentingan British itu sendiri. Melalui perjanjian-perjanjian menyebabkan bermulanya campur tangan secara menyeluruh pihak British di tanah Melayu dan telah mengubah terutamanya ekonomi di tanah Melayu sehingga hari ini. Sekian, Madam. Okey, Madam nak tanya, macam mana agihan tugas untuk buat pembentangan kedua ni? Saya beri Madam. Saya bagi Madam. Lepas tu saya suruh diorang cari. Lepas tu saya gabung satu kali. Okey, gabung slide semua
Okay. So, terima kasih. Satu pembentangan yang baik menjawab kepada persoalan Perjanjian Inggeris Belanda, kesan Perjanjian Inggeris Belanda 1824. Okay, so terima kasih semua dan anda boleh keluar daripada Webex. Terima kasih, Madam. Okay, Bye, Madam. bye. Udah guys, sorry. Aduh. Okay, help me, you. Okay, Evina. Cuba test sikit mikrofon sebelum pembentangan. Kamu guna berapa device ni? Hello, madam. Hello, dengar tak suara madam? Dengar. Okay, kamu guna satu device Evina saja? Okay, alright. So, ada Nur Dalila Dayana ada? Ada madam. Gloria Julan ada? Ada. Gloria Sundai? Siti Khadijah ada? Ada. Evina Malia Rosa? Yunis? Yunis ada? Kalau kamu tak nak buka video pun tak apa. Tak jadi masalah. Sebab takut dia makan data yang banyak. Tak payah buka kamera pun tak apa. Boleh Evina?
Okey, dapat. Dapat apa? Okey, kalau tak nak buka kamera pun tak apa sebab dia akan makan data. So Madam akan cari slide kamu dekat Saya share slide ke, madam? tak apa, Madam yang akan share slide tu. Kejap. Oh, cuma kami tengok slide kami dari bukan share slide kan? Okey, Oh, kejap Kamu punya tajuk apa tajuk kamu? Kajian pemikiran tokoh etika dan peradaban Profesor Syed Muhammad Nakib Al-Atas. Al-Atas. Okey, kejap. Kalau buat macam ni dia telinga dekat sama, dekat kulit. Apa nak yang Dah ke madam? Sekejap Okey. Pengenalan. Belum saya. Pergi kamu. Apa nak cakap apa? Selamat petang, madam. Kami dari kumpulan kelas. Sekejap Madam share konten kejap apa yang slide yang kamu buat tu. Okey, teruskan. Nampak tak? Kajian pemikiran tokoh etika dan peradaban. Ada nampak. Okey, teruskan. Siapa pembentang pertama? Saya. Gloria Julan? Okey, Gloria Julan. Sebelum kamu dah bentang, nanti bagi tahu nama dulu sebab kamu guna satu device kan. Okey. Teruskan. Selamat petang, madam. Hari ini kami akan membentangkan tajuk kami iaitu kajian pemikiran tokoh etika dan peradaban iaitu tokoh Profesor Syed Muhammad Nakib Al-Atas. Okey. Kita mulakan pembentangan dengan Gloria Julan. Yes. Pengenalan. Pengenalan, kajian dan penulisan sejarah yang seharusnya bertujuan melahirkan nilai sejarah dan pandangan hidup yang mencerminkan kepribadian bangsa. Kedua, kerangka pemikiran sejarah inilah yang didapati melalui kefahaman terhadap pemikiran Syed Muhammad Nakib Al-Atas melalui karya-karya beliau. Ketiga, beliau yang merupakan seorang pemikir Islam sezaman terkemuka bukan sahaja benar-benar berakal dalam berbagai bidang. Kelima, selain menguraikan biografi dan sumbangan beliau secara ringkas dalam bidang sejarah, ada beberapa lagi cabaran tertentu yang turut dinyatakan. Next. Madam yang buat slide. Okay, latar belakang Syed Muhammad Nakib Al-Atas. Nama Syed Muhammad Nakib Syed Muhammad Nakib Ibnu Ali Ibnu Abdullah Ibnu Muhsin Al-Atas. Beliau dilahirkan di Bogor, Jawa Barat pada 5 September 1931. Beliau juga merupakan anak kedua daripada 3 bersaudara iaitu Syed Husin dan Syed Zaid. Next. Silsilah keluarga. Nama nenek beliau iaitu Hukayah Hanum. Sebelum berkahwin dengan Syed Abdullah Al-Atas, Syed Abdullah Al-Atas, dia juga nenek dia berkahwin dengan Ungku Abdul Majid iaitu adik Sultan Abu Bakar iaitu Sultan Johor pada 1985 Masihi. Ibu beliau iaitu Syarifah Rakwan Al-Adarus berasal dari Bogor, keturunan Ningrat di Sukapura. Next. Kedua, ini slide pendidikan. Nama saya Evina. Okay, Evina teruskan. Ya. Ini adalah merupakan pendidikan dan kerjaya Syed Nakib Al-Atas. Cara pendidikan. Beliau pernah belajar di Ngi Neng English Primary School di Johor Bahru pada tahun 1936 hingga 1941. Beliau juga belajar agama dan bahasa Arab di Madrasah Al-Urwatu Buka di Sukabumi, Jawa Barat pada tahun 1942 hingga 1945. Beliau juga kembali ke Johor Bahru dan belajar di Bukit Zarah School
dan English College Johor Bahru pada tahun 1946 hingga 1949. Kemudian beliau menyertai Angkatan Tentera selama 1952 pada tahun 1952 hingga 1955 sehingga pangkatnya mendapat pangkat Lieutenant. Namun kerana kurang berminatnya, akhirnya beliau keluar dari tentera dan melanjutkan kuliah di Universiti Malaya pada tahun 1957 hingga 1959. Seterusnya, beliau melanjutkan pelajarannya di McGill University, Montreal di Kanada untuk pengajar Islam dan mendapat gelaran MA. MA maksudnya Master of Art. Beliau juga melanjutkan lagi program Pasca Sarjana di University of London hingga mendapat gelar PhD. Next. Kerjaya Syed Naqib Al-Atas. Beliau juga menjadi ahli falsafah Muslim dan tokoh Melayu terbilang pada tahun 2011. Beliau juga menjadi penulis pelbagai buku dalam bidang pemikiran dan peradaban Islam khususnya tentang Sufisme, kosmologi, falsafah dan kesusastraan Melayu Malaysia. Pada tahun Evina, Madam tak dengar suara kamu. Rasa macam tersekat-sekat sikit. beliau menjadi penulis berbagai buku dalam bidang pemikiran dan peradaban Islam khususnya tentang Sufisme, kosmologi, falsafah dan kesusastraan Melayu Malaysia. Seterusnya, pada tahun 1987, Al-Atas mendirikan sebuah institusi pendidikan tinggi bernama International Institute of Islamic Thought and Civilization di Kuala Lumpur. Okey, sekarang Madam dengar dah. Teruskan. Madam ada dengar, teruskan. Tadi je. Okey. Melalui institusi ini, Al-Atas bersama sejumlah pelajar kolej dan mahasiswanya melakukan kajian dan penelitian mengenai pemikiran dan peradaban Islam serta memberikan respon yang kritikal terhadap peradaban Barat. Next. Okey, seterusnya. Seterusnya Dayana. Saya Nur Dalila, Madam. Okey, Dalila. Okay, karya dan penerbitan. Okay, ini adalah contoh-contoh risalah yang Syed Naqib Al-Atas telah terbitkan. Okey. Okay, contoh-contoh karya beliau yang paling popular iaitu Islam dalam sejarah. Bawah, Madam. Kat bawah. Islam dalam sejarah dan kebudayaan Melayu kerana pada masa kini subjek sejarah merangkumi setiap aspek dalam buku Islam dalam sejarah dan kebudayaan Melayu. Okey. Okay. Manakala artikel yang telah dibentangkan termasuk syarahan dan ceramah ilmiah beliau didapati semuanya berjumlah lebih daripada 400 dan telah diberikan sama ada di Malaysia maupun di luar negara. Tapi setakat ini karya dan penerbitan Syed Naqib Al-Atas telah diagihkan di Brunei, Malaysia dan Indonesia. Walau bagaimanapun dalam perbincangan ini hanya karya-karya beliau yang berkaitan dalam bidang sejarah dan kesusastraan Melayu sahaja yang akan disenaraikan. Okey. Islam dalam sejarah dan kebudayaan Melayu. Ini adalah contoh bestseller buku karya Syed Naqib Al-Atas yang bestseller. Karya ini menerangkan serta menunjukkan dan menyatakan perkara yang berlaku dalam sejarah dan dilihat dari sudut kiasan pemandangan alam sejarah, berkonsepkan fakta-fakta antinomi dalam falsafah sejarah. Okey, seterusnya. Prolegomena to the metaphysics of Islam.
Ini adalah satu naskah karya Syed Naqib Al-Atas yang berunsurkan English tetapi dimasukkan ke dalam salah satu risalah kesusasteraan Melayu kerana mempunyai unsur sejarah dalamnya. Okay. Pengenalan makrifat terhadap sifat-sifat Tuhan, hakikat wahyu Al-Quran, hakikat dalam semesta, hakikat diri manusia, hakikat ilmu, agama, kebebasan akhlak dan kebahagiaan. Risalah ini mementingkan tentang sudut Islam dan pandangan Islam itu sendiri. Okey, seterusnya. Yang terakhir, setiap karya Naqib Al-Atas menumpukan khas kepada falsafah, teologi dan metafizik Islam. Tapi pada bab ini, dia mementingkan kesusasteraan Melayu dan Islam. Jadi segala segala karya yang Syed Naqib Al-Atas terbitkan semua berbentuk kesusasteraan Melayu dan Islam. Dr. Syed Naqib yang sangat meminati sejarah dan kesusasteraan Melayu telah menulis dan menerbitkan buku-buku semenjak belajar di Universiti Malaya lagi. Kerana hal itulah Syed Naqib Al-Atas menerbitkan buku kerana beliau meminati sejarah dan kesusasteraan Melayu. Okay. Terima kasih, Madam. Okay. Itu saja? Ya. Okey, seterusnya cabaran dalam membina diri. Nama saya Siti Khadijah binti Syarif. Okey. Teruskan Khadijah. Terdapat cabaran dalam membina diri Melayu, karya-karya Al-Atas. Makna diri. Istilah makna diri merupakan istilah yang biasa digunakan oleh Al-Atas yang membawa erti sebagai jati diri dan biasanya digunakan sebagai padanan kata identiti. Manakala bangsa Melayu pula adalah merujuk kepada semua rumpun masyarakat Melayu di seluruh Asia Tenggara yang dahulunya dikenali sebagai alam Melayu. Ini termasuklah Indonesia, Malaysia, Filipina, Selatan Thailand, kelompok-kelompok di Kampuchea, Vietnam dan Thailand. Dan seterusnya, terdapat dua cabaran, iaitu cabaran agama Islam dan cabaran terhadap bahasa Melayu dan tulisan Jawi. Okey. Okey, seterusnya. Seterusnya ialah itu cabaran agama Islam. Kini bangsa Melayu tersebut hanya terletak pada tubuh dan nama sahaja sedangkan jiwanya berbau dengan berbagai ciri jiwa lain yang kadang-kadang mengalami jiwa Islam itu sendiri. Kedua ialah kehidupan bangsa Melayu ini sendiri yang mana sebahagian besarnya berakar kepada pelbagai tradisi dan peradaban yang asing daripada Islam. Yang ketiga, jiwa Islam ini hanya wujud dan tercatat pada perlembagaan negara, dasar kebudayaan kebangsaan, sistem pendidikan kebangsaan dan sebagainya, tetapi ternyata jiwa itu tidak bertenaga dan tidak menghasilkan natijah-natijah berjiwa Islam dalam erti kata yang sebenarnya di dalam setiap aspek kehidupan bangsa Melayu. Yang keempat, sikap kesukakan kebendaan, pangkat dan kekuasaan menjadi keutamaan dalam diri mereka. Cabaran terhadap bahasa Melayu dan tulisan Jawi pula. Seterusnya. Bahasa Melayu. Sikap kalangan mereka yang tidak yakin akan kemampuan bahasa itu sebagai bahasa ilmu, bahasa sains dan teknologi maupun daripada kalangan mereka yang jiwanya telah tertawan oleh segala yang unggul daripada kebudayaan barat, khususnya golongan Anglophile pencipta bahasa Inggeris. Bahasa Melayu digerhanakan pula oleh pihak-pihak tertentu daripada kalangan sebilangan kita sendiri, misalnya isu pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris PPSMI yang telah menjadi satu dasar pendidikan Malaysia sejak tahun 2003. Penggunaan bahasa Inggeris sebagai pengantar pendidikan tinggi juga semakin meluas penggunaannya kini. Tulisan Jawi pula. Pada sekitar tahun 1960-an yang mana tulisan Jawi mula dikeluarkan daripada bilik darjah, maka akibatnya hari ini sebahagian besar orang Melayu mengalami buta Jawi. Tulisan Jawi dalam aspek kesusasteraan yang mula dilunturkan penggunaannya melalui gagasan yang dibawa oleh Angkatan Sasterawan 50, Asas 50 yang telah ditubuhkan sejak tahun 1950. Penggunaan tulisan bumi yang menggantikan tulisan Jawi itu dikatakan sebagai suatu reformasi di dalam arena bahasa Melayu. Okey, seterusnya.
Gloria Sundai. Okey, Gloria. Gloria Sundai. Okey, Gloria Sundai. Okey. Cabaran dalam pendidikan sejarah. Terdapat dua cabaran dalam pendidikan sejarah, yaitu kesedaran ke atas kepentingan pendidikan sejarah merupakan salah satu unsur penting dalam pembinaan negara. Kesedaran semakin merosot ketika ini memandangkan berbagai isu tercetus di kalangan masyarakat ada hubungan dengan kegagalan rakyat menghayati sejarah negara sendiri. Kegagalan di kalangan pelajar terbukti apabila responden daripada mereka yang 16 hingga 1 tahun yang buta sejarah kelompok usia di bawah 30 tahun. Dan yang ketiga, segelintir orang dewasa bersikap tidak ambil tahu fakta-fakta mengenai bangsa dan negara. Okey, seterusnya. Stanford Raffles memulakan pengajian bahasa dan kesusastraan Melayu. Stanford Raffles telah menubuhkan Raffles College, yaitu R.O. Winstead telah dilantik sebagai presiden. Manakala pada tahun 1949 Raffles College dengan King Edward College of Medicine membawa kepada penubuhan Universiti Malaya. Dan Stanford Raffles telah mengutamakan pengajian kebudayaan melalui ilmu kaji manusia dan ilmu linguistik moden yang diterajui oleh Zaba. Okey, seterusnya. Zaman sebelum Stanford Raffles, pengajian bahasa Melayu tidak terpisah daripada agama Islam, khususnya pengajian Al-Quran, dan tulisan Jawi telah digantikan dengan tulisan Rumi sebagai tulisan bahasa Melayu. Seterusnya. Konsep sekularisme. Konsep ini bermaksud pemisahan terhadap agama Islam secara total. Pengajian Melayu telah menyingkirkan bidang-bidang ilmiah seperti kesusastraan Arab, Parsi dan Sanskrit, dan juga falsafah dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan metodologi penyelidikan ilmiah dan teori diabaikan atau hanya dalam pengajian kecil sahaja. Okey, seterusnya. Justru itu kesedaran atas terhadap kepentingan kajian bahasa, sastra dan sejarah dan kebudayaan Melayu yang sepatutnya berdasarkan agama telah membawa beliau kepada penubuhan Institut Bahasa, Kesusastraan dan Kebudayaan Melayu di UKM pada tahun 1972. Okey, seterusnya. Nama saya Yunis. Cabaran dalam kajian dan penulisan sejarah Islam. Yunis ini. Ya, Yunis. Okey, teruskan. Konfrontasi antara Islam dan Barat merupakan antara cabaran utama yang dilihat oleh Al-Atas termasuklah dalam bidang kajian dan penulisan sejarah Islam di alam Melayu. Golongan kolonial dan orientalis Barat dilihat sebagai pelopor pemikiran sejarah yang merujuk kepada bentuk pengajian awal yang telah bermula pada kurun ke-20. Ya, sebenarnya telah bermula sejak zaman kolonial lagi, iaitu ketika zaman penjajahan Portugis, Belanda dan Inggris. Next. Okey, seterusnya. Kesalahpahaman dan sikap berat sebelah antara
di dalam merekod dan mencatat sejarah kepulauan Melayu telah berlaku. Tom Ayres telah membesar-besarkan kekuatan Portugis ketika menyerang Melaka. Brás di Albuquerque di 1500 hingga 1580 yang menghimpun dan menyusun nota-nota dan diari bapaknya Alfonso de Albuquerque. Next. Namun disebabkan kegerahan Portugis dalam memonopoli perdagangan rempah di kepulauan serta semangat menyebarkan agama Kristian, maka tidak banyak karya histori yang dihasilkan ketika itu. Okey, seterusnya. Kedatangan Belanda di tanah Melayu di bawah Syarikat Hindia Timur Belanda (BOC) telah merancakkan penulisan sejarah di kalangan orientalis dan lebih bersifat Eurocentrik. Mereka telah berjaya melahirkan tokoh-tokoh pentadbir yang mempunyai minat yang besar terhadap pengkajian sejarah Melayu. Pandangan alam telah beralih arah kepada pandangan alam yang bersifat waliocentrik atau kedaerahan. Pengkajian sejarah tempatan mengenai alam Melayu di kalangan orientalis telah mengalami perkembangan apabila muncul pengkajian sejarah moden yang dikatakan telah dipelopori oleh William R. Frost. Next. Menafikan bahawa Hamzah Fansuri sebagai pengarang syair tersebut disebabkan mempunyai hujah dirudukan dan pegangan oleh A. Skinner 10 tahun kemudiannya. Okey, dah. Kejap, tidak. Panjang slide kamu 42. Jam itu. Okey, teruskan. Jam itu. Dan apa? Okey, dah. Maka tidak mustahil jika hasilnya belum dilihat cukup matang berbanding dengan syair-syair Hamzah Fansuri yang lain. Next. Okey, seterusnya. Sarjana Barat dikatakan tidak memahami secara benar tentang kehidupan dan kebudayaan masyarakat Melayu Muslim. Mereka cenderung mentafsirkan sesuatu fakta atau peristiwa sejarah yang terdapat di dalam teks secara menghubungkan unsur-unsur budaya asing yang mempunyai hubungan yang rapat dengan budaya Melayu. Mereka kebanyakannya lebih menyambung
kebudayaan dan tamadun Jawa kuno serta Hindu-Buddha dengan menganggapnya sebagai ukuran dan kriteria untuk menilai kebudayaan dan tamadun Melayu. Next. Okey, seterusnya. Obvious release yang dikaitkan oleh Tiu terhadap semua kesusastraan Melayu Islam yang merujuk kepada pengancaman yang dibuat oleh Nur al-Din Ar-Raniri. Ini kerana yang dikecam oleh Nur al-Din Ar-Raniri adalah merujuk kepada dan hikayat Sri Rama dan hikayat Indra Putra. Kedua karya ini sama sekali tidak layak disamakan dengan nilai karya-karya kesusastraan Melayu Islam. Ini kerana sungguh pun teori autoktoni. Next. Okey, seterusnya. Mengenai teori kedatangan dan penyebaran Islam di karangan para sejarah khususnya ahli sejarah Barat. Faktor autoktoni atau keadaan di mana sesuatu itu dianggap telah sedia ada, iaitu sejak purbakala sebagai kepunyaan atau sifat kebudayaan sesuatu masyarakat. Next. Kenyataan tersebut bukanlah bertujuan untuk mengabaikan peranan orang India dan negara India, tetapi atas ingin menggambarkan bagaimana dalam soal asal-usul kedatangan Islam. Akibatnya, peranan dan pengaruh Islam ke atas pengembangan tamadun Melayu sering diabaikan dan diperkecilkan. Okey, seterusnya. Islam di Asia Tenggara sering dipandang oleh kebanyakan orientalis sebagai Islam pinggiran yang jauh daripada bentuknya yang asli yang terdapat dan berkembang di pusatnya di Timur Tengah. Inti pandangan ini menyatakan bahawa Islam itu hanya Islam Timur Tengah atau lebih sempit lagi Islam Arab. Next. Okey, seterusnya. Mereka didapati gagal untuk memahami apa yang dibawa oleh penulis atau ulama terdahulu, khususnya karya-karya kesusastraan Islam di alam Melayu. Akibat tidak dapat memahami sesuatu istilah atau metafora tertentu maupun ayat yang terdapat pada sesuatu teks Melayu Islam. Istilah pulang telah digantikan dengan istilah pula oleh Al-Tiu, sedangkan tiada yang salah dalam penggunaan istilah tersebut. Next. Penggunaan kaedah dan pendekatan tertentu yang menurut al-atas adalah kurang tepat dalam kajian sejarah. Ekstensif yang lazimnya digunakan oleh para orientalis dalam kajian sejarah. Pandangan ini menyebabkan bidang kesusastraan di sini menjadi lebih besar skopnya dan pada masa yang sama dilihat seperti dalam kekaburan. Next. Kebanyakan orientalis cenderung untuk menghukum sesuatu perkara sebelum mencapai kesimpulan atau rumusan bagi akhir sesuatu kajian. Tiu didapati telah menghukumkan bahawa adalah sukar untuk membuktikan bahawa tiada syair yang wujud sebelum ke abad 16. Next.
Istilah bukti itu sudah dibuktikan dengan tiada sebarang karya yang didapati yang menunjukkan adanya syair sebelum ke abad 16. Segala bukti telah beliau kumpulkan untuk menyokong pendapatnya, tetapi semuanya ditolak oleh beliau kerana tidak difahami dengan baik. Al-Atas menyifatkan golongan seperti ini sebagai hyperkritik, yang mana keterlaluan dalam meragukan sesuatu sumber, termasuklah buku yang dimiliki sendiri. Next. Okay, kesimpulannya. Kesimpulan untuk kajian ini adalah pengaruh pemikiran Al-Atas memberikan kita gambaran yang jelas bahawa pencarian ilmu bukan sekadar pengumpulan maklumat dan fakta. Apa yang penting adalah kefahaman dan kesedaran yang dicapai oleh jiwa atau hati nurani seseorang, sehingga ilmu yang diperolehinya dapat memberi manfaat kepadanya supaya menjadi pelita yang menerangi kehidupannya. Dengan memahami hakikat ilmu seperti ini, maka akan terungkailah kemusykilan mengenai wujudnya segolongan pemegang ijazah yang tinggi hatta dalam pengajian Islam tetapi tidak membawanya kepada hidayah dan jalan yang lurus. Masyarakat memandang golongan ini sebagai ilmuwan, tetapi pada hakikatnya mereka tidak lebih dari sekadar mengumpul maklumat. Terima kasih, Madam. Okay, terima kasih kepada kumpulan Tiber. Togetherness. Satu penjelasan yang baik berkenaan dengan tokoh Syed Muhammad Naqib Al-Atas ni. Sebelum ni kamu ada kenal ke Syed Muhammad Naqib Al-Atas ni? Kenal, Madam. Kenal. Kenal? Okay. So, macam mana kamu buat pengagihan tugas? Bagilah. Kami bahagi setiap Tajuk. Kami tengok dulu setiap tajuk. Lepas tu, Okay, bagi-bagi dan cari, masing-masing cari, lepas tu buat slide lah lepas tu buat slide. Okay. So, kamu dapat rujukan ni daripada mana? internet. Internet. Okay. Alright. Satu pembentangan yang terbaik. So, slide pun yang terbaik. Okay. Terima kasih kepada semua dan anda boleh keluar daripada Webex. Terima kasih, Madam. Okay. Ambil gambar je. Slide terbaik tu. Cukuplah. Gapo ni? Terpeh. Okey, gapo? Ni. Alah bodohnya. Anak pelakon ni. Anak pelakon ni. Eleh. Alah. Eleh. Ni. Alah bodohnya. Anak pelakon ni. Anak pelakon ni.
Ingat tak dulu ada kotak primadona dengan diva ni kan? Nanti ada. Okay. Sakit mana? Tunjuk. Gapo ni? Tak faham. Hello, madam. Hello, Ikmal. Madam. Kamu sharing device ke? Ya, madam. Kami guna ni je. Untuk laki lah, perempuan satu lagi. Okay. So, tunggu Bibiana. Bibiana yang seorang Bibiana tu perempuan ni? Alwin. Alwin. Kak, Muhammad Syafiq ada? Saya, madam. Ikmal? Ikmal. Ada, madam, ada. Okay. So, kita tunggu. Simon ada? Simon ada. Okay. Ya, saya. So, kejap madam cari kamu punya slide dekat Google Classroom. Kejap. Okay, madam. Cuba saya buka ketuk. Simon. Your color. Pusat ke N1. Okay. Okay, tak payah buka kamera sebab dia akan makan data. Kamu hanya gunakan voice sahaja. Okay, kita tunggu Bibiana dan juga Alwin untuk masuk. Lepas tu kita akan start. Mereka cakap mereka tak dapat masuk. Mereka tak dapat masuk? Jawapan madam? Okay, tak apa. Take time.
Madam, kami dah Ya? ready. Okay. So, kejap Madam share screen. Kamu dekat mana ni? Online di mana? Di kelas ke? Cafe, madam. Kafe. Kafe dekat asrama lah. Dekat asrama. Kejap. Sabar. Okay, madam. Okay, nampak tak slide kamu? Nampak, madam. Okay, boleh teruskan? Boleh start ke, madam? Boleh start. Okay. Nanti kamu bagi tahu nama sebelum mulakan pembentangan, nanti bagi tahu nama sebab kamu sharing satu device je, jadi madam nak tahu siapa yang bercakap. Okay, madam. Alright. Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi, madam. Saya Muhammad Syafiq. Kami akan membentangkan tentang peranan Melaka sebagai pusat keilmuan. Jadi, sebagai pengenalan, selepas Melaka menjadi tapak kepada Kesultanan Melayu Melaka dalam antara akhir abad ke-14 ataupun ke-15 Masihi, ia bukan sahaja menjadi sebuah tempat pelabuhan yang menjadi tumpuan dunia dari China di timur hinggalah di India dan semenanjung tanah Arab di sebelah barat. Tapi ia juga menjadi pusat perkembangan ilmu dan dakwah, terutama selepas pemerintah Melaka menerima seruan daripada pedagang Arab, India dan Parsi. Okey, jadi tak heranlah kalau para ulama memainkan peranannya bukan sahaja menjadi sebagai pendidik, tapi mereka juga menjadi penasihat utama sultan dalam soal agama. Okay, seterusnya. Seterusnya. Istana. Okay, Bibi. Okey, peranan istana sebagai pusat keilmuan ialah menjadi tempat perkumpulan golongan cerdik pandai. Selepas itu terdapat kegiatan menterjemah dan menyeda karya sastera dari Arab dan Parsi. Ia juga menjadi tempat penyimpanan kitab-kitab agama dan sastera saduran. Ia juga menjadi tempat perbincangan dan perdebatan alim ulama mengenai hal agama, menjadi pusat penyebaran dan pengajian Islam serta tempat pertemuan ulama dan pendakwah yang datang dari Arab, India dan Parsi. Istana juga merupakan tempat ulama menjadi guru agama kepada sultan, pembesar dan rakyat. Akhir sekali, istana giat menganjurkan penulisan dan penafsiran ilmu sejarah dan tasawuf serta falsafah Islam. Dah kah? Bibi? Bibi? Dah kah? Dah. Okay. Olin ni. Okay. Saya Olwin, sistem pendidikan di Melaka. Selain istana sebagai pusat intelektual, madrasah, surau dan masjid juga dijadikan tempat pengajian ilmu. Usaha sultan-sultan dalam merancangkan pendidikan agama Islam telah berjaya mengurangkan kadar buta huruf dan melahirkan ulama tempatan. Penyebaran ilmu dan dakwah juga memberi kesan kepada negara serantau sehingga menjadi pusat penyebaran agama Islam ketika itu. Dah. Okay. Okay, bahasa Melayu. Sama Iqmal. Okay. Bahasa Melayu dijadikan sebagai lingua franca kerana pada zaman dulu ia digunakan untuk berkomunikasi di antara penutur yang bahasa pertama mereka berbeza antara satu sama lain. Selain itu, bahasa Melayu juga menjadi penggunaan bahasa bagi pedagang bila di tanah Melayu. Selain itu, bahasa Melayu juga menjadi bahasa ilmu pengetahuan, bahasa persuratan, bahasa untuk menyampaikan dakwah Islam bagi bahasa perpaduan. Okey. Okay, seterusnya. Okey, saya punya pula peranan ulama. Oh, nama saya Simon Lexter. Macam nama matrix.
Okey, saya punya topik adalah peranan ulama. Peranan ulama adalah dia berjasa mendidik. Jasa ulama adalah berjaya mendidik masyarakat dengan pendidikan agama bagi mengamalkan ajaran Islam yang sebenar. Khususnya ulama juga dipandang sebagai pemimpin agama, tempat rujukan universal dalam perkara keakhiratan dan hal ehwal keduniaan. Dengar tak, Madam? Dengar. Okey. Selain itu adalah sumber peranan ulama menjadi sumber boleh menambah dan memperkayakan kehidupan beragama, memberi kekuatan kepada tubuh masyarakat dan memberi pengarahan kepadanya. Dan ulama juga dijadikan sebagai institusi umum dalam masyarakat. Dan akhir sekali adalah ulama bukan saja dianggap sebagai guru, tetapi dianggap sebagai penasihat kepada masyarakat. Okey. Okay, dalam Melaka sebagai pusat keilmuan, terdapat juga dari segi sastra di mana ianya menjadi sistem proyeksi masyarakat sebagai alat pengesahan institusi dalam masyarakat tersebutlah. Okey, ia juga menjadi sebagai alat pendidikan dari segi nasihat ataupun pengajaran ataupun memberi nilai kepada masyarakat tersebut. Dan ia juga menjadi satu sumber yang amat penting dari menjadi alat kepada penyebaran agama Islam pada zaman tersebut. Sastra ini dia terdapat banyak karya. Sebagai contohnya yang ada di sini adalah Hikayat Muhammad Hanafiah, Hikayat Amir Hamzah, Iskandar, Bayan Budiman, Bulan Belah, Nabi Bercukur, di mana sastra ini dibuat oleh para ulama dan para ulama ataupun pendatang dari Arab yang datang untuk berdakwah di tanah Melayu Melaka ketika itu. Terdapat saya mengambil dua contoh daripada karya sastra yang terdapat ketika itu, iaitu Hikayat Muhammad Hanafiah, di mana hikayat ini menceritakan adalah antara teks bahasa Melayu yang terawal, di mana ia diterjemahkan dalam bahasa Parsi. Karya ini juga dikenali sebagai hikayat perang kerana isi kandungannya menceritakan tentang perang, iaitu pembunuhan Hasan dan Hasin, cucu Nabi Muhammad SAW, dan usaha Muhammad Hanafiah membela Zainal Abidin, iaitu cicit baginda SAW. Dan hikayat yang kedua adalah Amir Hamzah. Ianya juga diterjemah dalam bahasa Parsi, dan karya ini diarahkan oleh Sultan Melaka untuk dibaca kepada prajurit untuk menaikkan lagi semangat perang dalam diri prajurit tersebut. Buku ini, hikayat ini menceritakan tentang kepahlawan Amir Hamzah, iaitu bapa saudara Nabi Muhammad SAW, dan juga perang pahlawan Islam. Sebagai kesimpulan daripada pembentangan kami pada hari ini, kedatangan Islam ke Melaka memainkan peranan yang sangat penting kerana ia untuk mencapai kegemilangan ketika itu. Ianya dimula dengan pengislaman raja, selepas itu diikuti oleh rakyat ataupun masyarakat ketika itu. Aplikasi Islam dalam kepada Melayu Melaka ianya memberi kesan dan pengaruh yang penting kepada tanah Melayu lain seperti Johor, Kedah, Pahang dan Perak, di mana Melaka ini menjadi model kepada tanah Melayu yang lain. Ianya juga menjadi sumber utama yang memainkan peranan penting dalam memacu kegemilangan Kesultanan Tanah Melayu ketika itu, kerana dengan datangnya warga dari Arab, mereka menyebarkan dakwah Islam dan Islam berkembang ketika itu. Dengan kedatangan mereka juga penyebaran Islam tersebar luas dan karya-karya wujud sehinggalah ke hari ini karya itu juga wujud dan menjadi artifak di muzium-muzium pada zaman sekarang lah. Sekian itu saja daripada kami, Madam. Okey, terima kasih kepada kumpulan Bosi. Siapa yang buat slide ni? Saya, Madam. Siapa saya tu? Syafiq, Madam. Syafiq. Macam mana kamu mengagihkan tugas antara ahli kumpulan? Ada kerjasama tak?
Ada. Saya bagi tahu mereka apa yang mereka patut cari, macam mana mereka nak cari. Saya bagi tahu mereka lah. Macam mana. Lepas tu saya suruh mereka bagi tahu apa kajian mereka dekat saya. And then saya buat slide tu. Okay. So yang lain cari maklumat berkenaan dengan tajuk ni. Ya. Okay. Alright, terima kasih kepada kumpulan Bosi. Satu pembentangan yang baik, slide yang cantik. Okay, teruskan lagi untuk tugasan-tugasan seterusnya. Okay, Okay, so madam. anda boleh keluar daripada Webex. Terima kasih. Okay, thank you juga, madam. Okay.